Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk kandungan topik 10.2 sistem peredaran manusia ni, hari tu kita dah masuk ke topik yang kecil. Yang pertama, komponen sistem peredaran manusia. Kita dah habis dah. Kamu dah tahu dah jantung, salur darah dan darah. Itu adalah komponen sistem peredaran manusia. Dan kita pun dah belajar tentang komposisi darah, kandungan plasma darah, sel darah, nama sel darah merah, sel darah putih, jenis sel darah putih. Lepas tu kamu dah belajar tentang, dah tahu beza antara jenis salur darah, arteri, vena dan kapilari. Okey, untuk topik kali ini kita akan belajar tentang struktur jantung manusia. So, kamu kena tahu bagaimana untuk melabel struktur jantung manusia dan salur darah yang berkaitan, iaitu aorta, vena cava, arteri pulmonari, vena pulmonari, arteri koronari, vena koronari, injap sabit, injap bikuspid, injap trikuspid dan septum. Okey, kemudian kamu kena tahu juga fungsi bahagian jantung. Okey, pertama sekali dalam topik ni kamu kena tahu tentang komponen dalam sistem peredaran manusia. So, komponennya adalah, yang pertama adalah jantung. Okey, jantung ni dia terletak di sebelah kiri rongga toraks di antara dua peparu di bahagian atas otot diafragma. Okey, jantung merupakan organ berotot yang menjadi pusat bagi sistem peredaran bagi mengepam darah secara beritma dan berterusan. Saiz jantung adalah sebesar genggaman tangan. Okey, cuba genggam tangan anda, itulah saiz jantung anda. Mempunyai jisim antara 250 gram hingga 350 gram. Okey, jadi jantung manusia ni dia ada 4 ruang. Okey, bahagian atas jantung kita ni adalah kita panggil sebagai atrium. Okey, atrium ada dua bahagian. Ada dua atrium. Atrium kiri dan juga atrium kanan. Okey, so kalau ini adalah keratan rentas jantung kita lah. Jadi ini atrium kiri, atrium kanan, bahagian atas. Bahagian bawah pula adalah ventricle. Terbahagi kepada dua juga, ventricle kiri dan juga ventricle kanan. Atrium dan ventricle ni disambung dengan bukaan berinjap. Ini bukaan berinjap yang disambung ni. Okey, so bahagian luar jantung kita diselaputi membran epitelium yang nipis dipanggil perikardium. Pengecutan otot-otot kardium pada jantung menghasilkan daya yang menggerakkan darah ke seluruh bahagian badan kita. Jadi otot kardium kamu kena tahu ia bersifat myogenik yang bermaksud jantung mengecut dan mengendur tanpa perlu menerima isyarat impuls daripada sistem saraf. Dia automatik lah kira dia. Tak perlu ada impuls saraf, dia akan mengecut dan mengendur. Okey, namanya myogenik, nama sifat tu. Okey, ini struktur jantung dan fungsinya. Kamu kena tahu label struktur jantung, fungsi dia, dan kamu kena tahu label dia punya salur darah yang terdapat yang menghubungkan jantung. Okey, so first kali kamu kena tahu bahagian atas jantung ni kita panggil sebagai atrium kiri di sebelah sini, atrium kanan. Kemudian kita ada di bahagian bawah ventricle kiri dan ventricle kanan. Kalau kamu perhatikan otot pada bahagian ventricle kiri ini adalah lebih tebal berbanding dengan ventricle kanan. Ini disebabkan ventricle kiri ini akan mengepam darah ke seluruh bahagian badan. Manakala ventricle kanan ni dia hanya mengepam darah ke peparu saja. Itu sebab dia tak perlu tebal. Okey. Okey, seterusnya kamu kena tahu vena pulmonari. Ini vena pulmonari lah. Vena pulmonari ni kamu tengok. Vena pasangannya atrium kan. Jadi ini maksudnya darah yang memasuki atrium, vena. Jadi darah yang memasuki atrium ni adalah darah yang beroksigen. Okey. Kemudian darah yang beroksigen tu akan masuk melalui injap bikuspid. Ini adalah injap bikuspid. Kenapa bikuspid? Sebab dia ada dua cuping sahaja. Okey. Kemudian selepas dia masuk ke injap bikuspid,
darah beroksigen akan memasuki ventrikel kiri jantung. Seterusnya, darah beroksigen ni akan dipam keluar daripada jantung ke seluruh badan melalui, dia bawa keluar pula melalui ini, injap ini. Nama injap ini adalah injap sabit. Okey. So, bila injap sabit terbuka, injap bikuspid akan tertutup untuk mengelakkan darah beroksigen kembali semula masuk ke atrium. Okey. So, bila dia tertutup, ventrikel kiri ni akan pam darah beroksigen keluar melalui salur darah ini. Salur darah yang besar ni kita panggil dia aorta. Okey, so dia akan bawa darah beroksigen ke seluruh bahagian badan kita. Okey, dekat sel-sel badan kita itulah nanti pertukaran oksigen akan berlaku. Okey, so pertukaran oksigen akan berlaku, darah beroksigen akan memberikan oksigen ke sel darah dan ke sel badan. Manakala sel badan kita akan memberikan karbon dioksida ke dalam darah. Jadi darah kita akan bertukar menjadi darah terdioksigen. Okey, darah terdioksigen akan memasuki semula jantung melalui vena cava. Okey, dia masuk ke jantung. Kalau awak perasan vena pasangan di atrium masuk jantung, VA. Okey, vena cava masuk ke dalam atrium dan nak masuk ventricle column kena melalui injap tricuspid. Okey, ini injap tricuspid. Nama dia tricuspid sebab dia mempunyai 3 cuping injap ni. So bila injap ni terbuka, darah terdioksigen akan masuk ke dalam ventricle kanan. Kemudian daripada ventricle kanan ni dia akan pam darah terdioksigen keluar daripada jantung. Masa nak keluar dari jantung ni, injap tricuspid akan tertutup. Ini adalah injap sabit. Sama nak bawa keluar daripada oksigen, darah beroksigen atau terdioksigen keluar daripada badan mesti melalui injap sabit. Okey. Ni dua ni nama dia sama, injap sabit. Keluar daripada badan, nama injap tu injap sabit. Okey. So, darah terdioksigen ni akan keluar daripada badan melalui injap sabit keluar ke nama salur darah ni adalah arteri pulmonari. Okay, so darah terdioksigen keluar melalui arteri pulmonari pergi ke peparu. Dekat situ pun pertukaran oksigen, pertukaran gas akan berlaku. So gas tu akan, darah tu akan menjadi darah terdioksigen. Dekat peparu dia akan tukar gas tu akan menjadi darah beroksigen pula. Dan berlakulah seterusnya sirkulasi dia tu. Berterusan, secara berterusan. Okay, kita tengok peredaran darah tu tadi. Kamu kena ingat, mula daripada darah beroksigen masuk ke jantung. Okey, darah beroksigen masuk ke jantung melalui vena pulmonari. Awak kena ingat, yang masuk je salur darah tu mesti vena. So, vena pulmonari masuk darah beroksigen. Pergi ke atrium kiri, bahagian atas jantung, atrium kiri. Kemudian, pergi ke melalui injap bikuspid yang mempunyai 2 cuping masuk ke ventrikel kiri. Bila injap bikuspid tutup, darah akan dipam keluar daripada jantung melalui injap sabit dan terus dibawa keluar darah beroksigen melalui aorta ke sel-sel badan. Okey, kita panggil ini adalah kapilari sistemik. Dekat sinilah pertukaran gas berlaku. Okey, kemudian darah akan menjadi pertukaran gas berlaku. Okey, dengan antara darah dengan sel-sel badan. Jadi darah dah menjadi darah terdioksigen. Okey. So darah terdioksigen ni akan masuk semula ke dalam jantung melalui salur yang dipanggil vena cava. Ingat, masuk jantung mesti vena. Okey. Vena cava masuk ke atrium. Nah, kemudian darah terdioksigen akan masuk ventrikel kanan melalui injap tricuspid yang mempunyai 3 cuping.
Bila injektrikuspid tertutup, ventrikel kanan akan pam darah, injap sabit terbuka, kemudian darah terdioksigen akan keluar daripada jantung melalui arteri pulmonari pergi ke peparu. Dekat sini kita panggil kapilari pulmonari. Okey, kat sini pertukaran gas berlaku di mana gas terdioksigen akan menjadi gas beroksigen. Dan berlakulah kitaran itu. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok fungsi dia lah. Fungsi dia. Kamu kena ingat, ni cikgu dah sebutlah setiap satu ni. Kamu kena ingat otot ventrikel kiri ni lebih tebal berbanding dengan otot ventrikel kanan. Sebab apa? Sebab dia nak pump darah beroksigen ni ke seluruh badan. Manakala ventrikel kanan ni otot dia lebih nipis sebab dia hanya pump ke peparu sahaja. Okay, so yang ni cikgu dah explain lah. Okay, dina berotot, dina ventrikel dah. Okay, lagi satu kamu kena tahu nama bahagian ini bahagian jantung yang ini. Ini namanya septum. Septum ni untuk pisahkan ruang kanan dan kiri jantung supaya dapat cegah percampuran darah beroksigen dan darah terdioksigen sepenuhnya. Okay. Kalau injap ni fungsi dia untuk mencegah pengaliran balik darah ke ventrikel. Memastikan darah mengalir dalam satu hala. Okay, yang lain semua cikgu dah explain dalam slide yang sebelum ni. Okay, jadi itu sahaja tentang topik kali ni, 10.2. Kamu belajar tentang komponen jantung, kamu kena tahu bagaimana untuk label setiap satu bahagian jantung, kamu kena tahu label salur darah pada bahagian jantung yang menghubungkan jantung. Okey, dan kamu kena tahu fungsi-fungsi untuk setiap satu bahagian dalam komponen jantung tu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.